Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 enactment syariah yang telah dituntut oleh pempetition iaitu Nick Elin, tiba-tiba tular gambar Nick Elin Taqiyuddin bersama Awang Hashim sentap. Seorang pemimpin PAS menyifatkan tindakan menularkan semula gambar Setiausaha Agung Parti itu Taqiyuddin Hasan dengan peguam Nick Elin Zurina Nick Abdul Rashid sebagai tidak matang. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Awang Hashim berkata, tiada masalah untuk mana-mana pemimpin parti itu bergambar dengan dan berkawan dengan sesiapa walaupun berlayanan ideologi. Siti Kasim, peguam hak asasi manusia pun kenalan kita. Menggambar itu perkara biasa, tetapi dari segi prosedur undang-undang, kalau tak betul kita akan tentang dan berlawan. Macam dalam parlimen kita bergaduh, tetapi bila di luar boleh duduk makan bersama dan bergambar bersama sekali. Jadi kita seru amalkan kematangan, katanya kepada FNT pada majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina Anjuran Gerakan. Semalam, gambar Taqiyuddin dan Nick Elin Zurina yang diambil tahun lepas ditularkan semula, susulan keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah dalam kurungan 1 Kelantan 2019. Nick Elin Zurina yang juga seorang peguam dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman menyifatkan memfailkan petisyen cabaran perlembagaan pada 2022 untuk mempersoalkan kuasa Dewan Undangan Negeri Kelantan meluluskan enactment itu. Taqiyuddin yang turut berada di hadapan Mahkamah Persekutuan semalam menyifatkan keputusan itu sebagai Jumaat yang hitam buat umat Islam dan negara. Selain gambar bersama Taqiyuddin, turut tular gambar Nick Elin Zurina bersama Presiden Mufakat Nasional MN Anwar Musa yang juga timbalan Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS dan kad keahlian MN peguam itu. Semalam, panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan mencapai kesimpulan dalam keputusan majoriti 8-1 bahawa Dewan Undangan Negeri tiada kuasa meluluskan 16 peruntukan dalam enakmen itu kerana kesalahan terbabit merangkumi bawah Undang-Undang Persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selain Muhyiddin, ini 3 ahli politik bagi alasan menggelikan hati demi pelepasan pasport. Mungkin anda tak pernah tahu, mungkin rakan anda tak pernah tahu, sila share video ini. 8 Februari lalu, Mahkamah Session membenarkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pasport miliknya bagi melawat rakan perniagaan dan menghadiri perasmian restoran halal di Bangkok, Thailand. Keputusan itu menarik perhatian warganet yang menyifatkan alasan diberikan agak menggelikan hati. Malah ada yang menjadikan berita itu sebagai bahan lawak. Ini bukan kali pertama alasan sedemikian digunakan figura umum bagi mendapatkan pelepasan sementara pasport ketika berdepan perbicaraan. Harapan Daily senaraikan 3 ahli politik yang pernah beri alasan menggelikan hati demi mendapatkan pelepasan pasport. Senarai ini dipetik dari majoriti. Nombor 1, Rosmah Mansur mahu lawat anak di Singapura. Mahkamah Rayuan pada 15 Jun lalu membenarkan permohonan Datin Sri Rosmah Mansur bagi mendapatkan sementara pasportnya bagi membolehkannya melawat anaknya Noriana Najwa Muhammad Najib dan keluarga di Singapura. Anak perempuannya itu dilaporkan menetap di Singapura selepas berkahwin dengan warga Kazakhstan
Daniel Kasikebei. Itu merupakan kali ketiga Rosmah diberi kebenaran sementara mendapatkan pasport antarabangsanya untuk ke Singapura. Kali pertama beliau mendapat pelepasan sementara itu pada 15 Oktober 2021 untuk melawat Nuriana yang melahirkan anak keduanya. Kali kedua pada 21 Mac untuk melawat anak dan cucunya yang tidak sihat. Rosmah ketika itu sedang menunggu rayuannya di Mahkamah Rayuan selepas beliau didapati bersalah atas 3 pertuduhan rasuah berkaitan projek hibrid solar bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Nombor 2. Najib Razak mahu lihat cucu lahir. Mahkamah Rayuan di Putrajaya membenarkan permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk mendapatkan semula pasportnya bagi kegunaan sementara. Ia membolehkan bekas Perdana Menteri itu ke Singapura untuk melawat anak perempuannya yang ketika itu bakal melahirkan anak kedua. Mahkamah membenarkan permohonan itu selepas mendapati terdapat alasan yang munasabah. Pada waktu itu Najib sedang berdepan dengan proses rayuan di Mahkamah Rayuan selepas disabitkan bersalah dalam perbicaraan kes SRC internasional bernilai 42 juta ringgit. Ketiga, Zahid Hamidi sukar laksana tugas jika tiada pasport. Mahkamah Tinggi pada 3 Februari menolak permohonan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya pasport antarabangsanya dikembali secara kekal bagi membolehkan beliau menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri dengan lancar. Hakim membuat keputusan itu selepas menekankan Perlembagaan Persekutuan menetapkan semua individu sama di sisi undang-undang dan tiada sesiapa atau golongan masyarakat yang boleh diberi keistimewaan serta melangkaui undang-undang. Bagaimanapun, Mahkamah membenarkan pelepasan sementara bagi membolehkan Presiden UMNO itu untuk membuat pasport diplomatik atau urusan rasmi. Sebelum itu, Ahmad Zahid dalam permohonannya bagi mendapatkan pelepasan pasport kekal memaklumkan beliau mengalami kekangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai timbalan Perdana Menteri bagi melancarkan pergerakan dan urusan dalam menjalankan tugasan rasmi. Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau dikehendaki berada di dalam dan luar negara yang memerlukan pasport berada dalam pegangannya sendiri. Beliau ketika itu sedang berdepan 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan penggubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Keputusan hari ini menggemparkan seluruh dunia politik. Apabila orang yang terkenal dalam Perikatan Nasional, siapa lagi kalau bukan Cikgu Gad, kini akaunnya telah kena sekat, transaksi dibekukan bank. Akaun bank ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Shahrin atau lebih dikenali Cikgu Bad disekat kerana transaksi deposit yang disyaki ada kaitan aktiviti pengganas. Wah, ini memang luar biasa. Dipetik daripada My Metro. Dari mana aktiviti pengganas itu pun kita masih tertanya-tanya. Berkongsi perkembangan itu, Badrul berkata, beliau menyedari sekatan ke atas akaunnya selepas ia tidak boleh diakses. Malam ini akan hadir himpunan dan ceramah Palestin anjuran PAS Johor. Seperti biasa, asingkan duit minyak dan tol siap-siap. Tiba-tiba nak top up tambah nilai touch and go untuk RFID melalui Maybank Tuyu. Tak boleh katanya transaction limit transaksi dihadkan. Takkanlah dengan baki RM619 boleh limit. Fikir maybe problem apps, mungkin masalah aplikasi. Lepas kira duit minyak tol,
teringat bil Maxis tak bayar dan kebetulan ada baki cash tunai, bayarlah dulu sebab lepas due date bil lepas tempoh pembayaran dah, katanya. Beliau yang mengesahkan kepada Berita Harian hantarannya di Facebook mengenai kejadian itu berkata, ketika cuba membayar bil telefon, ada notis mengenai akaun bank miliknya tidak boleh diakses. Badrul Hisham menghubungi pihak bank dan kemudian memintanya berurusan di cawangan bank itu yang terdekat sebelum pemeriksaan mendapati baki akaunnya daripada Rm619 bertambah menjadi 1.979. Dari baki 619 dah jadi 1.979. Ada banyak kemasukan kecil-kecil, katanya, menambah. Ia menyebabkan pihak bank menganggap ada aktiviti pengganas menyalahguna akaun berkenaan. Di ruangan komen kemudian, beliau memaklumkan perkara sama dan mengakui sangat terkejut apabila mengetahui transaksi deposit yang cuba dimasukkan sejak tengah malam tadi mencecah Rm268.000. Tetapi tidak berjaya kerana transaksi dibekukan pihak bank. Kepada semua, saya amat hargai dan ini jadi kekuatan terus berjuang. Namun, jumlah yang lepas masuk ke dalam akaun hanya 1.390. Saya minta izin tuan-puan semua untuk saya panjangkan derma sedekah tuan-puan sebagai sumbangan Ramadan nanti, katanya. Terdahulu, Cikgu Gad dalam hantaran di Facebook semalam mengiklankan kereta Toyota Hilux miliknya untuk dijual bagi menampung keperluan kewangan sebagai aktivis dan membayar hutang-hutang kecil. Katanya, walaupun kenderaan itu penting untuknya bergerak, keputusan menjual dibuat kerana beliau melihatnya sebagai jalan terbaik dalam meneruskan perjuangan selepas usaha mendapatkan bantuan daripada beberapa pemimpin tidak mendapat maklum balas. Saya sudah merujuk kepada beberapa pemimpin namun tiada respon. Saya juga cuba meminjam namun tak dapat. Mungkin semua pun tengah susah. Kita pilih jalan ini, tak ada sesiapa paksa. Maka memang sunnah berjuang itu susah dan payah, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat malam ini membabitkan Muhyiddin Yassin. Apabila beliau dikatakan telah menyebarkan berita palsu. Apa isu sebenarnya? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kes enakmen syariah, Muhyiddin sebar berita palsu, kata Menteri. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, kenyataan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah dalam kurungan 1 Kelantan 2019 adalah tidak benar. Fahmi berkata demikian sebagai respon kepada dakwaan Muhyiddin bahawa susulan keputusan itu, beberapa perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam tidak lagi menjadi kesalahan di Kelantan. Muhyiddin sebar berita palsu, kata jurucakap kerajaan perpaduan itu menerusi laman X hari ini. Semalam, Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 81 memutuskan bahawa 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen itu adalah batal dan tidak sah. Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel 9 anggota selepas membenarkan permohonan Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Abdul Rahman bagi mencabar isu perlembagaan untuk membatalkan 18 peruntukan kesalahan di bawah enakmen tersebut. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah Red Parrot kata, berapa lama kita nak hidup begini? Fitnah, cerita bohong.
berita palsu makin menjadi-jadi. Tak ada tindakan kepada pihak atau puak ini. 2-3 orang mungkin pihak berkuasa boleh tutup mata. Tapi kalau 60 hingga 70% rakyat buat fitnah, jawab fitnah hari-hari, sukar nak maju negara. So, ambil tindakan segera kepada individu atau pihak yang gemar langgar undang-undang negara, kata Red Parrot. Din pula kata Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin takut akan kehilangan undi Melayu. Jadi tak boleh buat apa-apa katanya. Saudara-saudara sekalian, siapa yang jadi mangsa? Kata Red Parrot sekali lagi, dia menjawab bahawa sudah tiba waktunya untuk mengambil tindakan kepada mana-mana individu atau pihak yang gemar melanggar undang-undang atau menyebar berita palsu atau fitnah atau cerita bohong. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu yang hangat ini melibatkan Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia yang didakwa menyebar berita palsu oleh kata Fahmi Fadzil, Menteri untuk Komunikasi. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Kerajaan Kelantan kalah di dalam kes Nick Elin di Mahkamah Persekutuan, apabila Mahkamah Persekutuan membenarkan pembatalan 16 perkara yang disenaraikan, ini pula komen Kerajaan Kelantan. Kerajaan Kelantan akan menghadap Sultan Muhammad, kata laporan ini. Kerajaan Kelantan akan menghadap Sultan Muhammad segera untuk menyembah maklum keputusan Mahkamah Persekutuan mengenai pembatalan 16 peruntukan enakmen jenayah syariah negeri terbabit. Bercakap kepada media di Istana Kehakiman Putrajaya hari ini, Timbalan Menteri Besar Kelantan, Mohamed Fadli Hassan berkata, Kerajaan Kelantan dan rakyat itu kecewa dengan keputusan hakim. Kami akan segera berjumpa dengan Sultan Kelantan untuk memaklumkan keputusan itu, katanya. Mohamed Fazli juga menyatakan Kerajaan Kelantan menubuhkan jawatan kuasa khas untuk mengkaji keputusan Mahkamah Tertinggi Negara hari ini. Katanya ketika ini, mereka sedang berusaha mendapatkan alasan penghakiman bertulis Mahkamah Persekutuan untuk diteliti sebelum langkah selanjutnya diambil. Ia tidak akan berakhir di sini. Kami akan tentukan tindakan seterusnya, katanya. Ini bukan sahaja melibatkan Kerajaan Kelantan, tetapi ia melibatkan semua negeri lain, katanya lagi. Pagi tadi, Mahkamah Persekutuan membuat keputusan terhadap permohonan 2 individu dari Kelantan yang mencabar keabsahan 18 peruntukan enakmen jenayah syariah negeri terbabit. Daripada 18 peruntukan yang dipertikaikan, hakim menerima 16 daripadanya dengan 8 berbalas 1. Panel 9 hakim itu yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat. Menurut Mohamed Fadzli, dia juga dimaklumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar sedang meneliti perkara itu. Dia turut menggesa kerajaan meminda Perlembagaan Persekutuan bagi menyelesaikan kemelut tersebut. Kerajaan Kelantan berasakan bahawa kalau peruntukan dalam perlembagaan menghalang Dewan Undangan Negeri untuk menggubal sebarang enakmen, Kerajaan Persekutuan juga ada tugas yang perlu dibuat. Tolong pastikan apa yang dipinda. Ini melibatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah, katanya lagi. Ada yang komen, Kotaro Minami daripada Malaysia Kini di ruangan Malaysia Kini menyatakan, cukuplah katanya, fokus pada cara nak bantu rakyat lagi bagus, kata Kotaro Minami. Cari makan je pula memberikan komen, pas dah makin tamak kuasa, inilah balasan karmamu, katanya. Brown Falcon 0137 kata, simpan sikitlah pemikiran itu. Kena ubah Perlembagaan Persekutuan dulu kat Parlimen, kata beliau.
dan mengikut perundangan Malaysia. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang yang tertinggi yang ada di Malaysia. Mana mungkin perlembagaan yang perlu dipindah. Yang perlu dipindah ialah kerajaan negeri. Kerana mereka, kuasa kerajaan negeri tidak boleh melangkaui kuasa kerajaan negeri. Kerana ianya akan mengganggu perlembagaan persekutuan. Oleh sebab itu, kalau ada pertindanan dengan perlembagaan persekutuan, maka kerajaan negeri lah yang perlu membuat pindaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.